أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Alhamdulillah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, malam ini dapat lagi kita bersama untuk kita teruskan kelas kita, iaitulah kelas kita bersama untuk kita memahami dan juga mengkaji dan juga cuba bermuzakarah, saling ingat mengingati tentang amalan-amalan dan juga ibadah-ibadah yang kita cuba mencari yang terbaiklah, seperti mana ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kita nak carinya iaitulah sunnah-sunnatun Nabi ataupun cara-cara Nabi, cara hidup Nabi, minhajun Nabi, nahjun Nabi, kehidupan Nabi dan juga syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan cara itulah dan dengan kehidupan dan kaifiah Nabi sallallahu alaihi wasallam lah yang paling selamat, yang paling terjaminnya dari segi redha Allah Subhanahu wa taala. Apa saja yang kita nak lakukan, kita sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, kita nak mencapai ataupun kita nak mendapat mardatillah, nak dapat redha Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lain tak bukannya untuk nak mendapat redha Allah Subhanahu wa taala mesti kita nak ikut cara Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah, sebagai qudwah dan uswah kita, contoh tauladan kita dan ikutan kita. Maka disebabkan kita di umat akhir zaman, umat yang paling akhir sekali, alangkah susah-susah sangat. Betapa susah sangat untuk kita nak mencari dan juga nak memastikan bahawasanya itu betul-betul cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia istilah susah ni, perkataan susah ni kita boleh sebut kalau kita tak belajar. Kalau kita tak mencari ilmu, kalau kita tak bertanya, kalau kita tak masuk kuliah, tak dengar kelas, tak dengar ceramah, memang susah. Memang susah. Sebab ibadah ini tidak boleh diukur dengan akal dan fitrah. Ibadah ibadah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah. Mana-mana amalan yang disuka oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridainya, tak boleh kita nak jadikan akal logik kita sebagai ukuran. Sekarang ni banyak juga, kalau tak berhati-hati, kenapa tak bolehnya? Kan benda tu baik. Kenapa tak boleh? Kenapa tak boleh nak buat itu, nak buat ini? Benda tu kan baik. Jadi istilah tu semata-mata menggunakan akal untuk mengukurkan perkara itu baik ataupun tidak. Ini lebih kepada falsafah. Kalau ilmu mantik memang itulah dia panggil ukuran al-aqlus salim, uh, mastahsanahu. Apa sahaja yang akal memperelokkan, maka eloklah perkara itu. Dan apa sahaja yang mengingkarinya ataupun menghukum sebagai tak elok, maka tak eloklah perkara itu. Itu mantik, itu logik. Ilmu logik memang boleh gunakan akal. Tapi ilmu Allah Subhanahu wa taala, ibadah nak persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tak boleh semata-mata akal. Yang waras sekalipun mesti nak kena ada tempat yang kita nak istinbat, kita nak tempat kita nak keluarkan, tempat kita nak ambil sebagai sumber, tempat kita nak bergantung sebagai masdar, sebagai marji', tempat kita bergantungnya iaitulah Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam masa yang sama, walaupun umat akhir zaman, walaupun kita ni hidup dalam zaman yang penuh dengan fitnah, penuh dengan cabaran, penuh dengan ujian, dengan keadaan sekarang ini hampir tercetusnya peperangan ataupun orang kata peperangan dunia yang terakhir ke wallahu taala alam. Kita tengok sana sini musuh sana, tak selamat sana tak aman. Dunia-dunia yang dulu dijadikan negara-negara sebagai contoh, sebagai baik, sekarang ni dah terbalik, dah jadi sangat-sangat terbalik.
kita sebut di sini takut sangat kan. Takut takut kita ni Allah Subhanahu Wa Taala uji kita. Tapi itulah keadaan yang kita boleh celek mata dan kita boleh tengok sendiri. Dunia sangat-sangat uzur, sangat-sangat tua orang kata. Jadi walaupun dalam keadaan ini sebenarnya Islam masih mudah. Islam masih yang sama. Islam masih sifatnya iaitulah penyelamat, aman, memberi keamanan dan kedamaian kepada penganutnya, kepada pengikutnya. Nak tak nak sahaja kita mencari Islam itu di mana ataupun apakah itu Islam sebenarnya. Kita selalunya kita ambil mudahnya sebab kita dilahirkan, diberanakkan dan diperanakkan sebagai Muslim dan Muslimah. Alhamdulillah. Celek-celek mata besar-besar dah tahu Islam. Memang Islam dah sebati daging darah kita. Kita tak pernah susah mencari Islam. Tak pernah susah untuk nak mempertahankan Islam, memperjuangkan Islam. Kita tak pernah rasa perkara itu. Tetapi untuk kita nak mendalami dan kita nak hidup dan kita nak menyelami dan kita nak memahami sebenar-benarnya, mesti nak kena usaha mencarinya. Mesti nak kena ada usaha untuk kita memahaminya. Kalau bahasa kasarnya, kalau sekadar Islam pada baka sahaja, pada keturunan sahaja, kan? Jadi sampai ke bila-bilanya kita tak akan berubah, tak akan kita terasa indahnya Islam, mudahnya Islam dan juga amannya Islam dan juga teraturnya Islam. Kita tak akan terasa. Minta maaflah kalau saya cakap ini kena pada diri saya sebenarnya dan kepada kita semua. Sebab kita kadang-kadang kehidupan harian itu sebagai rutin. Hatta ibadah sekalipun, tak kiralah solat kita ke apa ke ibadah-ibadah yang kita lakukan, termasuknya zikir yang menjadi bahasan kita dalam kelas Hisnul Muslim, kitab perisai Muslim ni, termasuknya zikir yang malam ni yang saya nak kupas ke arah ini juga, dan menjadi rutin dan menjadi kebiasaan dan menjadi satu satu cara hidup yang yang dah sedia ada pada diri kita setiap masa. Maknanya kita dah terbiasa sangat dengan cara itu sehingga kita tak merasai apa yang kita sedang lakukan. Sebagai contoh lah kan, sebagai contoh kalau saya bawa di sini, solatlah solat. Jangan kita ambil solat yang susah-susah lah. Kalau solat-solat susah-susah tu susah sikit kita nak cerita. Solat yang mudah aja, solat yang fardu, yang wajib. Sejauh mana penghayatan kita dengan solat, setiap solat? Jadi soalan ni tak perlu jawapan, tapi tanya diri sendiri. Setiap solat yang kita lakukan, sama ada maghrib, isya, subuh, zuhur, asar, ada tafawut tak? Ada beza-beza tak? Kita punya penghayatan kita dan juga uh, hidup kita bersama solat itu. Uh, ada beza tak? Kalau tak ada beza langsung sama je, semua-semua lima-lima solat, tak ada rasa apa-apa, macam gitu juga, itu lagi bahaya tau. Lagi bahaya tu. Tapi kalau ada beza pun, itu pun bahaya. Maksud bahaya tu, maknanya ada kurang, ada lebih lah. Lebih tu baguslah, Alhamdulillah. Tapi kalau yang kurang tu, masih kurang lah. Jadi, sebagai contoh tadilah. Daripada awal kita takbir sampai bagi salam itu, sebanyak mana hidup hati kita ini ada hubungan bersambungnya dengan lidah yang sedang membaca. Hati kita, fikiran kita dengan lidah kita. Sebab mafhumus salah, pengertian solat daripada awal sampai habisnya, aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa mukhtatamatun bitaslim. Bacaan dan perbuatan yang bermulanya dengan takbir, yang disudahi ataupun diakhir dengan taslim, dengan beri salam. Jadi dari awal solat sampai habisnya solat, semuanya bacaan dan perbuatan. Semuanya bacaan, semuanya perbuatan. Gerak-geri dengan bacaan, gerak-geri anggota badan kita dan juga bacaan. Jadi semuanya bacaan. Bacaan itulah yang saya maksudkan. Setiap kali kita baca, setiap apa yang kita baca dengan hati kita,
fikiran kita, khayalan kita, fokus kita itu sebanyak mana, sejauh mana dia ada bersambung tu. Ataupun ada off, cut, cut, banyak off daripada bersambung. Macam internet kan, internet tak bersambung. Connecting dia tu macam slow. Banyak macam tadi ada sahabat kita tadi terputus-putus. Lebih kurang macam tu lah. Dia terputus-putus, maknanya fikiran kita ke lain, bacaan kita ke lain. Tapi solat itu cukup. Bacaan itu dah betul. Itu yang kita kata, bila kita tak ada usaha untuk kita memahami dan juga kita nak mendalam dalam bab sunnah Nabi dan cara ibadat Nabi, maka sangat-sangat susah. Itu maksud saya. Tetapi kalau kita mari bersama-sama, kita bincang, kita belajar dalam kelas ini, kelas-kelas lain, dan kita baca buku, kita buka sana, buka sini. YouTube sekarang ini channel-channel yang bagus, banyak dakwah-dakwah, penceramah-penceramah yang uh, memberi pencerahan tentang hadis-hadis Nabi, sunnah-sunnah Nabi, banyak sangat-sangat. Boleh je kita pilih, tapi berhati-hati, pilih yang terbaik, pilih yang betul-betul yang sahih. Jangan yang ada yang karuk-maruknya, yang ada yang dongeng-dongengnya. Banyak sekarang ni, walaupun kadang-kadang penampilan tu lebih hebat daripada apa sekalipun, tapi dia punya cerita tu semua karut-marut. Banyak karut, bukan semua lah, tapi banyak sangat-sangat karut. Walaupun karut sekalipun, walaupun tak betul sekalipun, kadang-kadang sampai tahap tipu yang melampaui pun, tapi dia punya follower dia jangan jangan kita main-main. Follower dia ataupun dia punya pengikut dia, penonton dia, orang yang menyokong dia, orang yang backup dia lebih ramai daripada apa Ustaz? Lebih ramai daripada yang lain. Itu tak heranlah. Sebab dalam Al-Quran pun sebut jangan banyak, banyak sangat-sangat daripada awal diturunkan Al-Quran sampai sekarang. Kebanyakan manusia tak tahu. Kebanyakan manusia, walakinna aktsarahum la ya'lamun, walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Kebanyakan manusia tak tahu, kebanyakan manusia jahil, kebanyakan manusia sesat, kebanyakan manusia tak sedar, kebanyakan manusia tak gunakan akal fikiran, la yaqilun, la yafqahun, tak memahami, la yubsirun, tak nampak, kan, la yasma'un, tak mendengar. Itu semuanya sifat-sifat manusia, uh, daripada awal sampai sekarang dan sampai akhir zaman pun, yang banyak itu tak semestinya yang betul. Tak semestinya bilangan yang banyak itu bilangan yang betul, yang benar. Jadi tak apalah. Kita yang penting, sebab itu saya kata kita cuba mencari dan memilih apa yang kita nak ibadah ataupun yang kita nak amalkan, kita pilih betul-betul yang sahih, yang daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan salah satu caranya, masya-Allah, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kelas kita ini kelas yang ketiga kalau tak silap saya, iaitulah kita nak cuba faham Hisnul Muslim, satu kitab yang kecil, perisai Muslim, perisai Muslim, terus jadi perisai. Kita nak pagar diri kita, nak carikan satu kaedah ataupun satu cara dalam kehidupan kita ini sebagai ada perisainya, supaya perkara-perkara khurafat tak masuk, perkara-perkara syirik tak masuk, perkara-perkara yang dolal, yang sesat tak masuk. Kita nak semua yang betul, semua yang sahih-sahih sahaja dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dari nabinya, dari Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran dan sunnah Nabi, insya-Allah. Okey, itu sebagai mukadimah. Kita buka muka surat kita. Kalau saya punya dalam bahasa Arab yang tidak ada terjemahan, ini muka surat yang ke-6. Muka surat yang ke-6. Kejap saya nak besarkan sikit. Hadis Nabi SAW, kita masih lagi belum masuk satu tajuk lagi. Kita masih lagi dalam muqaddimah. Muqaddimah, pendahuluan kitab Hisnul Muslim, perisai Muslim ini, dalam bahagian Fadlul Zikri, kelebihan berzikir. Kelebihan berzikir, apakah fadilatnya dan apakah kelebihannya. Kita dah baca beberapa ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Dan yang terakhir sekali, hadis Harwalah ni. Jadi malam ni kita akan sambung hadis yang berikutnya. Saya baca. وعن عبد الله بن بسر رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله
inna syara'i'al islami qad kathurat alayya fa akhbirni bi syai'in atashabbathu bih. Qala la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Ini satu hadis yang besar maknanya dalam bab fadlul zikri, dalam bab kelebihan seseorang itu berzikir. Zikrullah, zikir Allah Subhanahu wa taala, senantiasa zikir Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini kalau tengok nota kaki dia, hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah, dalam At-Tirmizi dan juga Sahih Tirmizi dan Sahih Ibnu Majah. Okey. Daripada Abdullah ibn Busrin radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, anna rajulan, dia bercerita, dia menceritakan seseorang itu datang berjumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna syara'i'al islami qad kathurat alai fa akhbirni bi syai'in atashabbathu bih. Inna syara'i'al Islam. Ada riwayat yang lain mengatakan seorang Arabi. Seorang Arabi, orang kampung, orang biasa, orang yang tak terkenal, orang yang bukannya dari kalangan yang hebat-hebat ilmu. Orang biasa-biasa. Datang jumpa Nabi, kita katalah orang awam. Datang berjumpa Nabi dan berkata kepada Nabi sebagai bertanyalah ataupun meminta pandangan dari Nabi, nasihat daripada Nabi, daripada Nabi SAW. Wahai Rasulullah, sesungguhnya syariat Islam, hukum hakam Islam, ajaran Islam dah mula banyak, dah mula bertambah-tambah. Bagi dia, dia tak dapat nak memahami dan nak mengamalkan semua. Maksud di sini yang sunnah-sunnah lah. Yang wajib-wajib tu tetap wajib lah. Maksud di sini ajaran-ajaran ataupun sunnah-sunnah Nabi yang Nabi tunjuk ajar kepada sahabat-sahabat bertambah semakin bertambah semakin banyak. Maka seorang Arabi ini ataupun seorang orang awam ni datang berkata kepada Nabi, ya Nabi, fa akhbirni bi syai', ya Nabi, ajarkan daku satu perkara, satu benda, satu cara atashabbathu bihi, aku berpegang dengannya dan aku mulazamah dengan cara satu dan cara yang mudah. Tak nak pening-pening, tak nak banyak-banyak. Ini sahabat Nabi ini tengok jujurnya sahabat Nabi dan directnya sahabat Nabi, dia tak pendam dan dia tak sembunyikan sesuatu ataupun duduk diam, tak apalah, dapat pun tak apa, tak dapat pun tak apa, kan? Dia bila dah tak banyak sangat, dia rasa macam tak dapat nak kejar semua, dia pergi tanya Nabi, Nabi, sebab banyak ni saya tak boleh nak ikut ni, saya nak cuba bagi satu cara ataupun satu amalan yang dengan itu memadai bagiku. Faqala, maka bersabda Nabi SAW sebagai menjawab kepada kata-kata sahabat tadi, la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Senantiasalah lidahmu ataupun basahilah lidahmu, senantiasa membasahkan lidahmu dengan menzikir Allah Subhanahu wa taala ataupun dengan zikrullah ataupun dengan zikir Allah Subhanahu wa taala. Basahkan lidahmu, senantiasa membasahi lidahmu dengan zikrullah taala. Mudahnya Nabi SAW berpesan dan juga menjawab kepada seseorang tadi yang bertanya dengan secara yang paling mudah dan yang paling bebas sekali. Asalkan lidah kita tak kering, tak putus dan tak berhenti, tak duduk diam, senantiasa bergerak dan selalu, maksud senantiasa bukan 24 jam, sampai makan pun, nak mamah pun tak boleh, tidak. Sampai nak tidur pun tak boleh, nak kena gerakkan, tidak. Maknanya afdal awqat, maknanya aktsarul awqat, mu'zamul awqat. Kebanyakan waktu dan juga masa kita ini, kita ada sahaja zikir Allah Subhanahu wa taala. Jadi ulama sekarang ni berpandangan banyaklah. Cuba kita lazimkan segala sunnah-sunnah Nabi yang Nabi ajarkan, termasuklah dalam senarai Hisnul Muslim ini nak mengarah ke arah itulah. Daripada bangun pagi tidur sampai nak tidur balik, semuanya ada zikir, ada zikir, ada zikir, ada zikir. Kalaulah kita cuba amalkan sebahagian ataupun semuanya, itulah termasuk dalam hadis ini, kita dah mendapat sebaik-baiknya. Jadi hadis ini sebenarnya memberi satu semangat kepada orang yang biasa-biasa. Orang yang belum
lancar lagi doa-doa yang pelik-pelik. Zikir yang panjang-panjang. Kan antara kita kan ada kan. Dan antara kita masih lagi ada yang ulang-ulang yang sama je. Sebab itu je yang dia mahir ataupun dia rasa lancar. Yang lain dia belum lagi dapat. InsyaAllah termasuk dalam hadis ini. Jangan kita terasa kita ni kurang. Sahabat-sahabat yang lain dah baca doa yang pelik-pelik, yang panjang-panjang. Kita ni belum sampai tahap itu. Jangan terasa kita ni kurang. Sebab hadis ini pun orang yang tak pandai kecuali zikir yang biasa-biasa asalkan istiqamah mulazamah selalu-selalu bacanya, maka insya-Allah senantiasa berada dalam keadaan yang baik insya-Allah. Nabi SAW mengajarkan kita dengan cara ini. Okay, saya rasa hadis ini tak ada masalah sangat. Yang penting kita nakkan kepada istiqamah dan selalu zikir Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, ada beberapa hadis yang kita nak kena habiskan malam ini. Nanti kita buat satu kesimpulan yang secara menyeluruh supaya kita faham macam mana kita nak zikir yang sebetul-betulnya insya-Allah. Kita baca lagi hadis yang berikutnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah wal hasanatu bi'ashri amsalha la aqulu alif lam mim harf walakin alifun harf, walamun harf, wa mimun harf." Ini hadis ni yang selalu saya baca. Hadis ini ada sebut dalam Sahih Tirmizi, dan adalah riwayat-riwayat yang lain dalam makna yang sama. Nabi SAW bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah." Barang siapa membaca satu huruf dari Al-Quran, dari kitab Allah, falahu bihi hasanah. Maka baginya dengan membaca satu huruf itu hasanah. Satu kebajikan, satu kebaikan. Wal hasanatu bi'ashri amthaliha. Dan satu kebaikan itu digandakan 10 kali gandanya. Maknanya dapat satu huruf itu 10 kebajikan ataupun 10 hasanah. La aqulu. Nabi SAW bersabda, bukan aku kata alif lam mim. Alif lam mim itu harf. Bukan alif lam mim itu satu huruf. Walakin alifun satu huruf. Lamun satu huruf. Mimun satu huruf. Jadi alif lam mim saja tu dah 3 huruf. 3 huruf kali 3 dah. Kali 10 dah jadi 30. Maka kiaslah berapa huruf yang kita baca setiap kali kita baca Quran. Beratus ataupun beribu huruf kalilah dengan 10. Itulah kelebihan orang yang membaca Al-Quran. Dan membaca Al-Quran ini termasuknya dalam zikrullah. Zikrullah. Kita zikir. Zikrullah ini bukannya la ilaha illallah, bukan subhanallah saja. Baca Al-Quran pun termasuk dalam zikir. Buktinya hadis inilah. Hadis ini dimasukkan di bawah tajuk Fadlul Zikri, kelebihan berzikir. Berikutnya, wa an Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qala kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fi as-suffati faqala ayyukum yuhibbu an yaghduwa kulla yawmin ila Butahan aw ila al-Aqiq fayati minhu binaqatayn kawmawain في غير إثم ولا قطيعة رحم فقلنا يا رسول الله نحب ذلك قال أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله عز وجل خير له من ناقتين وثلاث خير له من ثلاث وأربع خير له من أربع ومن أعدادهن من الإبل. Hadis ni panjang sikit. Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu berkata, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fi as-suffah. Satu ketika, satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar. Bila sebutnya keluar, ini maknanya keluar dari rumah dia lah. Daripada rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan zahir hadis ini mungkin rumah paling terdekat iaitu rumah Siti Aisyah yang menjadi tempat kubur Nabi sekarang ini. Maka wa nahnu fis suffah, dan Uqbah bin Amir bersama sahabat-sahabat yang lain fis suffah, berada di kawasan ahli suffah. Mungkin yang pernah pergi umrah ni tahu kawasan ahli suffah di mana ya. Di belakang sikit, belakang hujratu Aisyah, belakang rumah Siti Aisyah itu dia ada macam satu kawasan ahli suffah.
Di zaman Nabi SAW, Nabi khususkan kawasan itu untuk orang-orang yang musafir, terutamanya orang-orang yang muhajir, orang yang berhijrah, orang yang tak ada, orang yang fakir, orang yang susah, duduk di situ. Jadi kalau ada apa-apa sedekah, apa-apa bantuan, Nabi akan diagihkan di situlah. Jadi Nabi SAW selalu menziarahi mereka, orang-orang yang fakir-fakir ni, dan uh, antara hadis yang berlaku dengan ahli suffah inilah. Bila Nabi SAW berjumpa dengan ahli suffah, faqala, maka Nabi SAW bersabda, ayyukum yuhibbu an yaghdu wa kulla yawmin ila budhan au ila al-aqiq. Siapa antara kamu ataupun dalam ramai-ramai ni, siapa yang suka an yaghdu, maknanya berpagi-pagi pergi ke Buthan ataupun Aqiq. Buthan ini satu wadi, lembah, kawasan lebih kurang 3-4 kilo, 5 kilo lah dari Masjid Nabi tu. Satu kawasan lembah. Aqiq, Wadi Al-Aqiq pun sama juga, satu kawasan lembah, dan disyarahkan di sini waktu di zaman Nabi itu wadi ini ataupun lembah di situ, dia kadang-kadang ada air kalau waktu hujan tu ada air lah kan. Jadi ada di situ, ada peliharanya, ada macam tempat berkumpul-kumpulnya unta-unta. Jadi Nabi SAW bertanyalah, siapa yang suka berpagi-pagi pergi ke Buthan ataupun Aqiq, dan bawa balik ataupun dapatlah naqatain, 2 ekor unta kaumawain. Kaumawain ni 2 ekor unta yang mahal, yang sehat, yang gemuk. Kaumawa ini ada yang menterjemahkan mempunyai sinam. Sinam maknanya ada yang apa tu? Uh, Bonggol di atas tu kan. Jadi ciri-ciri unta ni, kalau lagi besar bahagian belakang dia tu, bongok dia tu, bonggol dia tu lagi besar, lagi mahal unta tu. Ada yang satu, ada yang dua. Yang dua tu lagi mahalnya. Maknanya ciri-ciri yang mahal lah ni. Fi ghairi ithmin wala qati'ati rahimin. Mendapatkan 2 ekor unta itu dengan cara yang halal. Bukan cara yang mencuri ataupun memaksa orang ataupun merampas hak orang ataupun menipu hak orang dan sampai bergaduh-gaduh dengan orang untuk nak mendapatkan 2 ekor. Dapat dengan cara yang betul, yang benar ataupun yang halal. Faqulna, maka sahabat-sahabat Nabi berkata, Ya Rasulullah, nuhibbu dhalik. Kami semua suka, semua kami nak lah. Kalau boleh hari-hari nak dapatkan unta tu. Sebab di zaman Nabi ini, antara harta yang sangat-sangat bernilai, yang berharganya, iaitulah siapa yang dapat, siapa yang ada unta. Sebab unta ni, siapa yang dapat, siapa yang ada unta, siapa yang mempunyai unta di rumahnya ataupun memelihara ataupun memiliki unta, dia seolah-olah memiliki segala-galanya. Sebab unta seekor tu boleh buat segala-gala untuk nak memudahkan dalam kehidupan. Seekor unta dari atas sampai bawahnya semua berguna. Satu pekar, satu benda tak apa ni, satu benda kita tak boleh kata sia-sia ataupun tak boleh pakai. Semua berguna. Hatta setepas disembelihnya sampai najisnya, sampai apa, semua boleh berguna, boleh menggunakan ataupun boleh memanfaatkan dengannya. Sebab itu seekor binatang yang sangat-sangat menjadi nilai yang tinggi di zaman Nabi SAW. Mungkin sekarang ini tak nampak sangat sebab orang dah pergi kepada kemewahan dan kekayaan dan harta-harta yang lain pula kan. Dengan teknologi sekarang ni, orang tak pandang dah unta. Orang dah tak tengok sangat unta. Tapi di zaman Nabi, unta dah diibaratkan sebagai harta yang paling-paling berharga. Maka semua sahabat nakkan perkara itu. Qala, maka Nabi SAW bersabda di sini dan menerangkan dan mengajarkan kepada sahabat, afala yaghdu ahadukum ilal masjid. Bukankah lebih baiknya berpagi-pagi seseorang kamu dan pergi ke masjid, faya'lam, maka mempelajari, au yaqra'a ayatain, atau membaca 2 ayat dari kitab Allah, dari Al-Quran Azza wa Jalla, khairul lahu, lebih baik baginya, min naqatain. 2 ayat dari Al-Quran lebih baik dari 2 ekor unta yang mahal tadi. Wa thalathun khairul lahu min thalath. 3 ayat lebih baik daripada 3 ekor unta. Wa arba'un khairul lahu min arba'.
Dan 4 ayat membacanya lebih baik daripada 4 ekor unta yang mahal, yang gemuk, yang sehat, yang bermanfaat tadi. Wa min a'dadihinna minal ibili, dan kiaslah berapa ekor unta sekalipun, berapa ayat yang kita baca lebih baik daripada berekor-ekor unta yang kita dapat. Jadi hadis ini kalau kita tengok secara keseluruhannya, bahwasanya al-baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala wa khairun maradda dalam surah Maryam, wa khairun amala dalam surah Kahfi yang kita baca selalu. Baqiyatus salihat, itulah amalan yang akan kekal bersama kita sehingga selepas hayat kita ataupun selepas matinya kita, iaitulah amal ibadah yang bermanfaat, lebih baik daripada harta. Khairun al-mal wal banun, al-mal wal banun zinatul hayatid dunya. Lebih daripada harta dan juga anak-anak. Harta ni termasuklah ekor unta tadi. Jadi apa sahaja. Kalaulah subhanallah itu lebih baik daripada seekor unta, ya, sebenarnya itu lebih baik. Belum tentu lagi seekor unta itu boleh manfaatkan kita, belum tentu lagi anak kita boleh bermanfaat kepada kita, tetapi subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, walaupun ringkas, walaupun mudah, baca ayat kursi, baca ayat-ayat Al-Quran, baca surah-surah pendek, dah tentunya ganjaran pahala itu disimpan di sisi Allah Subhanahu wa taala untuk selamatkan kita di alam akhirat nanti. Itulah maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini nak menunjukkan ibadat itu sangat-sangat berharganya dan juga bermanfaatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat nanti. Kalau nak diibaratkan semua dunia ini la yaswa 'indallahi janaha ba'udah. Semua dunia seisinya ini, kekayaan dan juga kemewahan segala apa yang ada daripada awal sampai habisnya dunia ini, kalau nak dibandingkan dengan sayap nyamuk sekalipun, tak akan sama di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dari segi hebatnya hal akhirat itu dan tak bergunanya dunia ini, faniyah, yang fana, yang akan musnah, yang akan binasa, yang tak kekal. Itulah sifat dunia yang sementara, kan? Tetapi yang kita terpedaya ataupun kita tertipu ni, illa mata'ul ghurur. Memang Al-Quran sebanyak sebut hayatud dunia ini, kehidupan atas dunia ini menipu kita, melekakan kita, menjadikan kita lupa, menjadikan kita ini nakkan dalam kehidupan ini lebih lagi daripada kehidupan akhirat sana. Tetapi bila kita baca Al-Quran, bila kita baca hadis Nabi begini, baru kita akan terasa sedikitlah hati kita ini tersentuh sedikit. Ya tak ya, nak kena fikir juga tentang akhirat. Kalau tak ada muzakarah di sini, jauh sangat kita nak terlintas selalu lah. Kadang-kadang datanglah antara kita, mungkin ada orang yang hebat-hebat ni, memang hubungan dia dengan Allah ini rapat, senantiasa memikirkan ke arah ini. Masya Allah, Alhamdulillah. Semoga Allah kekalkan. Tetapi mungkin antara kita jarang-jarang nak datang mood itu, atau nak datang terfikirnya perkara-perkara ini. Kadang-kadang kita akan melebihkan kehidupan kita. Kehidupan harian kita akan melebih. Kita nak fikirkan masa depan, kita nak fikirkan harta benda, kita nak fikirkan apa tu, kerja-kerja kita, tugas-tugas kita, kejayaan ahli keluarga kita. Kita lebih berat memikirkan itu daripada memikirkan mengumpul bekalan akhirat untuk selamat di sana. Sebenarnya kalau kita ada je garisan ini, apa yang disebut dalam hadis-hadis ini, maka kita dah rasa ringan dan mudah untuk kita kumpul sebanyak-banyaknya. Tetapi bagi saya lah, nak dapatkan sebaik-baiknya itu agak susah juga. Innamal a'malu binniyat. Hadis yang pokok sekali, hadis yang pertama, hadis yang menjadi asas sekali dan syarat yang utama sekali dalam nak menentukan amal ibadah kita ini akan ditimbang, akan dijadikan sebagai amal ibadah yang berguna ataupun sebaliknya. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amalan kita itu tergantung atas niat kita.
Itu yang kita susah tu. Kalau Allah Subhanahu wa taala nak menilik ataupun nak mengambil kira amalan-amalan ibadah-ibadah yang mana hati kita betul-betul ikhlas kerananya semata-mata itu sahaja yang Allah terima. Selain pada tu Allah tak terima. Maka Masya Allah beratnya kita. Berapa banyak amal ibadah yang kita buat bukan semata-mata Allah sepenuhnya. Kadang-kadang kerana orang suruh, kadang-kadang kerana itu, kerana ini. Kadang-kadang kita buat macam tadi, yang saya sebut tadi. Hati kita tak ada connecting dan tak ada bersambung dengan lidah kita. Itu yang saya maksudkan tu. Itu yang paling takut tu. Bacaan kita tak sampai ke arah nakkan redha Allah Subhanahu Wa Taala, nakkan rahmah Allah Subhanahu Wa Taala, nak jauhkan diri kita dari seksaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak sampai ke tahap itu, tahap ikhlas, mukhlisina lahuddin, seorang yang ikhlas mata-mata Allah itu memang sangat-sangat susah. Tetapi paling tidaknya kita senantiasa ada usaha nak dapatkan setiap amalan kita, ibadah kita ada ikhlasnya. Ada ikhlasnya. Saya selalu sebut dalam bab ibadah ini, mana-mana ibadah nak kena ada dua rukun. Dua perkara, boleh tanda, boleh ingat, boleh hafal sama-sama. Dua perkara dalam setiap amal ibadah yang kita nak lakukan. Dua perkara ini jangan kita tinggalkan. Satunya, al-ikhlasu lillahi ta'ala. Rukun pertama dalam bab ibadah yang nak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang pertamanya, al-ikhlasu lillahi ta'ala. Mukhlisina lahuddin. Kena ikhlas kerana Allah Ta'ala, buat semata-mata kerana Allah. La syarikalah. Tiada kita mensyirikkan ataupun tiada kerana-kerana yang lain. Kecuali kerana Allah semata-mata. Dan syarat yang kedua ataupun rukun yang kedua dalam bab ibadah ini, mutaba'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ikut cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang paling selamatnya sebiji. Seperti mana Nabi buat. Mana kita nak tahu sebiji ke tak sebiji? Yang sebiji itu yang hadis-hadis yang sahih lah. Mana-mana dalam hadis yang sahih, Nabi buat itu, Nabi tak buat itu, Nabi suka itu, Nabi tak suka itu yang sekatanya sebiji-sebiji seperti Nabi. Ada tak yang tak sebiji? Ada. Sekarang ni banyak yang tak sebiji. Yang 2 biji, 3 biji. Banyak. Tetapi masih lagi menyangka dan mengharap kata benda tu baik. Boleh tak buat? Saya tak jamin dan saya tak berani nak kata tak boleh buat. Tapi saya kata kita pilih yang sebiji lah. Kita pilih yang hadis yang sahih dulu. Barulah kita kalaulah ada lagi masa yang ruang dan masih bagi bertenaga untuk kita nak buat yang lain. Yang Nabi tak buat kita nak buat juga tu. Yang tu pandai-pandailah. Buat dan mengharap. Tapi yang Nabi buat, kita buat dan kita yakin. InsyaAllah kita tinggal tunggu Allah terima sahaja. Tetapi yang Nabi tak buat, kita buat juga. Bahasan ulama' panjang. Perkara yang tak ada larangan, tak semestinya itu haram ataupun bid'ah ataupun perkara itu dicerca ataupun dikira ditolak. Tetapi masalahnya kita nak jamin 100% ibadah itu, amalan itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tak ada garantinya, tak ada jaminannya. Sebab Nabi tak buat, kita buat. Okey, jadi itulah panjang ceritanya di sini. Untuk kita nak dapat satu ayat, dapat 1 ekor unta tu, bacalah 1 ayat. 10 ekor unta, 10 ayat. Itulah nilai membaca Al-Quran. Dalam masa yang sama, setiap kali baca Al-Quran, kita termasuk dalam golongan orang yang senantiasa zikrullah. Orang yang senantiasa mengingati Allah. وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ. Okey, habis. Kita ada 2 ataupun 3 lagi hadis kita habiskan. Nanti saya buka buka peluang untuk kita bertanya dan kita bincang-bincang. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, sebab dah ni kelas yang ketiga dah ni.
Kelas yang ketiga Sunnah Muslim belum habis lagi kita punya muqaddimah ataupun pendahuluan kitab. Kita nak habiskan malam ni insya-Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qa'ada maq'adan lam yadhkurillaha fihi, kanat alaihi min Allah tirah, wa man ittaja'a madja'an lam yadhkurillaha fihi, kanat alaihi min Allah tirah." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qa'ada maq'adan." Ini kena mengena dengan kita semua ni. Tak kira lah orang kumpulan membawang ke, kumpulan menumis ke, laki ke perempuan sama je. Jangan lebih kepada perempuan, sama je. Laki pun kadang-kadang sekarang ni lebih teruk pun membawang sama juga. Kan? Ini termasuk ni. Termasuk dalam hadis ni. Man qa'ada maq'adan. Barang siapa duduk ataupun ada bersama dalam majlis ataupun dalam satu kumpulan, lam yadhkurillaha fihi, tidak ada zikrullah, tak ada zikir Allah, tak ingat Allah. Jadi kalau tak ingat Allah, dia ingat apa? Jadi ulama mengatakan majlis yang tak ingat Allah di sini majlis yang adanya maksiat. Majlis ada yang adanya mengumpat, yang adanya namimah, adu domba, yang adanya dusta, yang adanya tipu menipu, yang ada apa-apa saja jenis maksiat lah. Kanat alaihi minallahi tirah, adalah dari Allah ke atas mereka itu tiratun, kekurangan ataupun perkara-perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala tarik rahmatnya. Allah Subhanahu Wa Taala tidak memberi rahmat kepada majlis itu. Tiratun an-naqs naqsum min Allah, maknanya kalau Allah kurang, maknanya kita tak dapat yang lebih, kita tak dapat yang kebaikan dari Allah. Bila tak dapat kebaikan, dapat sebaliknya. Bahaya majlis-majlis yang tak ada zikrullah. Hatta ulama mengatakan sekurang-kurangnya sebutlah nama Allah. Sekurang-kurangnya selawatlah ke atas Nabi, satu selawat pun dah cukup ataupun lebih. Lebih baik, lagi banyak lagi bagus. Kan? Tapi kalau zikrullah langsung tak ada, selawat pun tak ada, nasihat-nasihat kata-kata yang baik tak ada, maka termasuklah dalam majlis ini majlis yang Allah Subhanahu Wa Taala angkat rahmat dari kumpulan itu ataupun daripada orang-orang yang ada dalam majlis itu. Apatah lagi kalau majlis itu terang-terangnya ada maksiat. Wa idza ra'aita alladhina yakhuduna fi ayatina fa'rid 'anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Innakum idzan mithluhum. Ada satu ayat lagi, wa imma yunsiyannaka syaitan fala taq'ud ba'da dzikra ma'al qaumidh dhalimin. Yang ayat satu lagi, innakum min idzan mithluhum innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a. Satu majlis, apabila kita nampak dalam majlis itu ada kejahatan, ada maksiat, ada perkara-perkara yang dimurka oleh Allah Subhanahu Wa Taala, fa'arid anhum, maka jauhilah majlis itu hatta yakhudu fi haditsin ghairi, sehingga mereka itu ubah ataupun tukar topik, pergi kepada topik yang baik ataupun yang selamat, yang tak adanya maksiat. Baru kita boleh duduk majlis itu. Kalau tak, kita nak kena cabut, kita nak kena larikan diri. Kalau tidak, innakum idzam mithluhum. Kalau tidak, kamu adalah sama dengan mereka itu. Walaupun kita tak mengata, walaupun kita tak buka mulut pun, tapi telinga kita mendengar, mata kita nampak, maka kita sama dengan mereka itu. Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'an. Yang paling teruknya, yang paling kita takutnya, Allah Subhanahu Wa Taala akan kumpulkan mereka itu, orang yang kafir, orang yang munafiqin, orang yang orang-orang yang tak ikut cara Allah ataupun perintah Allah ini, dalam api neraka Jahannam, wal'iyadu billah, jami'a, sekalian. Berat juga tu. Wa man ittaja'a madja'an lam yadhkurillaha fihi kanat 'alaihi minallahi tirah. Dan barang siapa yang pergi manalah? Barang siapa yang tidur, sekejap Barang siapa yang tidur dan dalam tidurnya itu, waktu tidurnya itu tidak zikir Allah, tidak mengingati Allah fihi, pada tidur itu, waktu tidur itu, kanat alaihi minallahi tiratun, sama juga Allah Subhanahu Wa Taala angkatkan rahmatnya. Dan bila Allah Subhanahu angkatkan rahmatnya, makanya orang itu tidak ada dalam keadaan yang baik lah sepanjang dia tidur itu.
Sebab itu kita sangat-sangat pastikan diri kita waktu tidur, amalkanlah, biasakanlah diri kita, lazimkanlah diri kita dengan zikir-zikir tidur, sebelum tidur, bacaan-bacaan, amalan-amalan, ayat-ayat Al-Quran sebelum tidur kan banyak sangat-sangat. Kalau nak baca semua itu mau 1 jam ataupun setengah jam lebih kalau nak baca semua-semualah. Jadi kalau kita tak mampu, ikut kemampuan kita. Mampu bacalah banyak-banyak. Mampu baca lebih. Kalau tak mampu, sekurang-kurangnya baca yang penting-penting, yang asas-asas. Jangan langsung tak ada. Bismikallahumma pun tak ada juga. Maka teruklah kita termasuklah dalam hadis ini. Hadis ini dalam berbentuk menakutkan kita. Menakutkan itu supaya kita tak termasuk dalam kumpulan ini ataupun golongan ini. Hadis yang terakhir waqala sallallahu sebelum akhir waqala sallallahu alaihi wasallam ma jalasa qaumun majlisan lam yadhkurillahi fihi wa lam yusallu ala nabihim illa kana alaihi tirah fa in syaa'a 'adzabahum wa in syaa'a ghafara lahum. Hadis ini hadis yang lebih jelas lagi yang nak menjelaskan hadis yang tadi. Maknanya lebih kurang tapi nak menjelaskan akibat ataupun apa akan berlaku pada orang itu. Ma jalasa qaumun, tidak ada satu kaum duduk satu majlis lam yadhkurillahi fihi, maka mereka itu ataupun kaum itu tidak menyebut Allah, tidak mengingati Allah, walam yusallu ala nabiyihim, dan tidak langsung berselawat ke atas nabi mereka, illa kana alaihim tirah, illa kana, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan kurangkan barakah dan juga maghfirah rahmat ke atas mereka itu. Fa in syaa'a 'adzabahum, maka sekiranya Allah kehendak untuk azab mereka itu, maka Allah azab mereka itu. Wa insya'a ghafara lahum, dan sekiranya Allah kehendak ampunkan ke atas mereka itu, maka Allah Subhanahu wa taala ampunkan bagi mereka itu. Sampai tahap itu. Majlis yang tiada langsung zikrullah, tiada langsung selawat ke atas Nabi, maka inilah akibat Allah Subhanahu wa taala antara dua keadaan. Sama ada Allah Subhanahu wa taala nak ampun ataupun Allah Subhanahu wa taala nak azab mereka. Jadi kita sendiri-sendirilah senaraikan majlis apa agaknya yang tak ada langsung zikir tu. Zikrullah, ingat Allah, langsung tak ingat Allah. Majlis apa yang langsung tak ada kebaikan. Majlis apakah itu yang langsung tak ada selawat ke atas Nabi. Majlis itulah termasuk dalam hadis ini. Bagilah contoh sendiri majlis-majlis apa. Majlis yang leka, majlis yang betul-betul hiburan yang melampaui batasan, kadang-kadang langsung tak ada zikrullah. Orang yang ada iman dalam hatinya, walaupun semithqala darrah, sebiji darrah sekalipun, dia tak boleh duduk dalam majlis itu lama. Dia ada satu perasaan yang berat yang akan tak selesa kalau ada iman. Tapi kalau orang yang imannya dah setipis-tipis, tipis-tipisnya, maka dia akan duduk dengan selesanya sampai majlis itu berlarutan, sampai berjam-jam. Dia tak rasa sedikit pun takut Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak ingat langsung Allah Subhanahu Wa Taala. Malah dia lupa bahawa di sana adanya seksa dan ada saja yang balasan. Bila sampai tahap itu, inilah akibatnya ataupun balasan yang dijanjikan dalam hadis-hadis ini. Dan sebagai penutupnya, hadis yang terakhir, waqala sallallahu alaihi wasallam, ma min qaumin yaqumuna min majlisin la yadhkuruna Allah fi illa qamu am mithli jifati himarin wa kana lahum hasrah. Hadis ini dalam Abu Dawud dan juga sahih Abu Dawud dan riwayat daripada Ahmad daripada Sahih Al-Jawand dan Sahih Al-Jami'. Okey, ma min qaumin, mana-mana kaum, yaqumuna min majlisin, bangkit mereka itu ataupun bangun daripada satu majlis, la yadhkurunallaha fi. Dalam majlis, sepanjang majlis mereka itu, tak kira setengah jam ke 10 minit ke ataupun lebih daripada itu, tak menyebut langsung Allah, illa qamu am mithli jifati himarin, seperti mana bangkit daripada satu bangkai keldai. Wa kana lahum hasrah, dan bagi mereka itu satu penyesalan atau perkara-perkara yang menyesalkan mereka itu di akhirat nanti. Satu perumpamaan yang sangat-sangat teruk bagi satu majlis yang tiada dalam majlis itu langsung zikir Allah Subhanahu Wa Taala, maka diibaratkan satu kumpulan ataupun satu kaum itu berkumpul atas seekor keldai ataupun bangkai keldai itu,
Mereka itu sanggup duduk, kalau 1 jam lah duduk bersama bangkai itu, sampai tahap itu mereka itu sanggup duduk dalam keadaan busuknya, dalam keadaan kejinya, dalam keadaan jijiknya, tapi tetap mereka itu seronok, tetap mereka itu duduk juga, sanggup juga. Hakikat mereka itu sama dengan duduk bersama dengan bangkai keldai itu. Ini diumpamakan dalam hadis ini, maka berhati-hatilah kita dan jauhilah bermajlis-majlis yang dalam majlis itu tiada mengingati Allah Subhanahu wa taala, tiada zikrullah, tiada selawat ke atas Nabi, tiada nasihat kata-kata baik, maka kita takutlah termasuk dalam beberapa hadis yang akhir-akhir ini. Dan hadis-hadis ini semua nak menunjukkan betapa pentingnya zikrullah. Betapa pentingnya kita sebagai mukmin dan mukminah, muslim dan muslimah, kita perlu sangat zikrullah pada setiap masa, pada setiap waktu dan saat. Kalau boleh itu setiap masa lidah kita senantiasa basah dan juga senantiasa gerak untuk nak menyebut Allah Subhanahu wa taala. Kita takut ada masa ataupun ada tempoh yang lama kita lupa Allah, takut kita termasuk dalam golongan-golongan yang lupa Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita lupa Allah, maka Allah pula lupa kita. Yang itu paling paling kita takut. Wallahu taala alam. Saya berhenti di sini dulu, dan kelas yang akan datang baru kita nak masuk bab yang pertama, azkarul istiqadh minan naum, zikir-zikir bangkit ataupun bangun dari tidur. Maknanya semuanya ini kita belum lagi tidur, belum lagi bangun tidur. Kita baru permulaan untuk kita nak belajar ataupun kita nak kenal secara kitabnya, secara belajar dalam kitabnya. Apakah itu zikir-zikir yang sepatut kita baca seperti mana Nabi SAW selalu membacanya waktu bangkit ataupun bangun dari tidur. Okey, itu untuk kelas akan datang. Untuk malam ini ada lagi masa sedikit beberapa minit. Boleh siapa-siapa nak bertanya ataupun nak tambah lagi penerangan pencerahan, boleh unmute dan kongsi bersama. Dipersilakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey Ustaz. Saya nakkan penjelasan lah daripada Ustaz ya. Jadi kalau ikut apa yang Ustaz syarahkan tadi, bermakna setiap majlis itu mahu atau tidak mahu mesti ada zikrullah, iaitu kita mengingati Allah. Jadi jadi sekarang ni dalam majlis-majlis yang selalu kita hadirilah, contohnya majlis kahwinan, kenduri ke atau majlis sosial pun, kebanyakannya akan bermula dengan bacaan doa. Ya, untuk supaya majlis kita diberkati, maka kita jemput so and so untuk membacakan doa. Kemudian doa dibaca dan seterusnya, agenda yang seterusnya kadang-kadang ada juga berunsur-unsur maksiat yang kita nampak. Jadi dalam hal yang begini, bagaimana pandangan Allah terhadap majlis kita itu? Adakah kita masih lagi dikatakan berdosa dan rahmat diangkat daripada mereka yang menghadiri majlis tersebut? Itu saja soalan saya, Ustaz. Ya Allah. Masya Allah. Ini soalan ini satu pukulan besar dan kuat ini kepada semua yang hidup, yang masih hidup. Yang dah meninggal tu maknanya dah selesai, dah selamat, dah habis ujian mereka. Kita yang masih hidup ni, kita masih lagi menghadapi ujian yang seberat ini. Sebenarnya hajah nada ataupun cara hajah bersuara dan bertanya tu saya dah faham tu. Macam satu orang kata ada satu sakit lah dalam diri ni, keadaan itu masih berterusan sebenarnya. Saya faham dan saya pun kadang-kadang memang terlibat dalam membaca doa. Dalam membaca doa, saya dijemput membaca doa, lepas itu ada dengan muziknya, ada dengan karaoke-nya. Saya kena lari, saya terpaksa kena larikan diri. Saya dah tak makan pun tak apa. Asalkan saya selamatkan diri, saya tak nak ada dalam majlis itu. Itu keadaan sebenarnya. Jadi kehidupan kita sekarang ni sangat-sangat bercampur aduknya dengan perkara yang wallahu taala alam, nak terang-terang nak berani kata itu perkara yang dimurka oleh Allah Subhanahu wa taala, maka saya katakan ya di situ. Sebab memang sangat-sangat terangnya kalaulah berkaraoke laki perempuan dalam satu majlis di khalayak ramai, apa yang kita nak kata boleh lagi? Apa yang nak kata baik lagi? Benar itu dah terang-terangnya maksiat. Benar itu dah terang-terangnya haram.
Kan, kita beranikan diri katalah haram, walaupun berlaku kadang-kadang pada ahli keluarga kita, pada sahabat-sahabat kita, kawan-kawan kita. Kalau boleh nak buat macam mana, kadang-kadang kita datang majlis itu dah berlaku di depan mata. Nak nasihat, Ya. kena nasihat sebelum. Bila dah berlaku di depan mata, nasihat untuk dia menyesal sahaja, ataupun kita nak timbulkan satu pergaduhan ataupun masa muka orang kata. Oh, Tapi nak tak nak, kembali kepada hadis yang kita baca minggu lepas ataupun 2 minggu lepas, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi fa illam yastati' fa biqalbihi wa dhalika adhaful iman. Sesiapa yang tengok mungkar di depan mata, maka hendaklah dia ubah dengan tangan. Maka kalau dia tak mampu dengan tangan, fa bilisanihi, dengan lidahnya, berkata-katalah ataupun tegur dengan nasihat, kata-kata yang hikmah, yang bijaksana. Maka kalau tak mampu juga, adhaful iman itu dengan hatinya, tunjuk kita tak setuju. Itu kita selalu buat. Kita cabut ataupun kita tunjuk muka kita tak seronok dan kita tak selesa, sekurang-kurangnya dia faham kita ni tak seronok, ada benda yang tak kena. Harap-harap dia boleh berfikir dan dia cubalah mencari apa yang tak kena. Okey. Itu Itulah. satu perkara yang agak sukar lah Ustaz. Sangat-sangat sukar, sangat-sangat sukar. Minta yang kita mampu sekarang ini, minta orang yang tak tahu minta tahu belaka, minta yang tak sedar minta sedar belaka, dan paling-paling mujarabnya dan paling-paling mustahaknya, kita banyak berdoa lah supaya Allah la yablana, Allah jangan ujikan kami, jangan letakkan kami pada keadaan ini lagi-lagi. Kadang-kadang dari kalangan ahli keluarga kita yang terdekat, Betul. kadang-kadang itu paling sukar sekali. Kalau kenalan, undangan itu datang daripada sahabat, daripada kenalan, mungkin sampai situ, mungkin dosa kita sebagai orang yang sedar, orang yang tahu hukum ni tak tegur, sampai situ je. Kita tak mampu nak ubah. Tapi kalau ahli keluarga kita, dia mungkin ada panjang lagi, dia ada sambung-sambung lagi. Itu yang payah, itu yang susah tu. Masya Allah. Betul Ustaz. Kalau Terima kasih. kita tak pergi jumpa Ya, Ustaz, boleh tak? sama-sama. Kalau tak pergi jumpa tu. Ya, kalau kita dah tahu memang itulah antara agenda. Kadang-kadang sekarang ni kan ada undangan yang moden sekarang ni. Yang moden sekarang ni dia siap bagi itinerary lagi. Kan dia dah bagi jadualnya apa yang akan berlaku pada jam sekian-sekian, jam sekian-sekian, apa yang datang, apa yang ketibaan, apa yang buat, apa yang... Kalau dah tahu memang ada unsur-unsur bukan syubhat, bahkan konformnya haram, lebih baik kita elak. Itu lagi selamat. Walaupun kita menghadiri majlis itu satu kewajipan, kan, itu hak ke atas kita, kewajipan ke atas kita terhadap seorang muslim. Wa idza da'aka fa'ajibhu, ada 6 perkara yang kita wajib. Seseorang muslim ada hak ke atas kita, ada 6 perkara. Antara 6 itu, wa idza da'aka fa'ajibhu, apabila dia mengundang kita, maka kita wajib kena menyahut undangan itu. Tetapi kalau dalam undangan itu ada muharramat, ada perkara yang diharam, maka kita tak hadir. Itu lebih selamat daripada kita menghadiri. InsyaAllah. Okay, Alhamdulillah. Ustaz, tadi maknanya apa-apa dalam kehidupan kita tu kita perlukan dengan niat kan maknanya. Jadi kalau macam kita dah takut kita lupa, maknanya nak pembaharui niat tu, maknanya kita dah pagi-pagi tu, maknanya kita bangkit tu, kita dah, maknanya setiap apa yang kita lakukan tu pagi, petang sampai malam kita mohon redha Allah. Adakah tu menjadi niat maknanya atas apa yang kita buat? Okay, Alhamdulillah, saya rasa bab niat ini Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi kedudukan ataupun nak letakkan ganjaran itu berbeza-beza. Ada tafawut antara kita. Ada orang itu macam maknanya banyak dia dapat pahala dalam bab satu-satu ibadah itu sebab banyak dia niat, banyak dia gantung dengan Allah Subhanahu Wa Taala, banyak dia ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Ada antara kita separuh, ada antara kita mungkin 1/3, ada antara kita mungkin sangat-sangat sikit, ada antara kita kosong. Walayazubillah, minta jauh-jauh lah, tak adalah yang kosong. Tetapi ada antara yang ramai-ramai ini, kalau tak jaga, mungkin dia boleh jadi kosong, mungkin dia boleh jadi tak diterima. Sampai tahap itu ibadahnya. Jadi kita usaha sedaya upaya dalam bab niat ini. Setiap amal ibadah itu mesti nak kena ada niat,
mesti nak kena ada kaitkan dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Aku buat ini nak dapat redha Allah. Aku buat ini nak dapat apa tu, pengampunan Allah. Aku buat ini nak dapat rahmat Allah. Aku buat ini nak jauhkan diri dari seksaan Allah, dari murka Allah Subhanahu Wa Taala. Sekurang-kurangnya nak kena memperbaharui macam Kak Arbaya sebut tadi, itu yang terbaik lah. Kalau mampu buat yang itu, maknanya itu dah yang terbaik yang kita mampu buat. Maka kalau tak mampu, semampu kita lah. Sekurang-kurangnya kita ada usaha untuk nak dapatkan sepenuhnya dengan niat itu. Kalau tak dapat, semuanya dapat sebahagian insya-Allah. Okey, kembali kepada soalan Hajian Nuridah tadi, majlis itu yang kita nak katakan majlis itu diangkatkan rahmat, diturunkan bala, diturunkan ujian, diturunkan itu semuanya ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting kita tengoklah sejauh mana dia punya melanggar SOP Allah Subhanahu Wa Taala ataupun undang-undang hududillah, batasan Allah, garisan Allah itu. Kalau melampaui batasnya, maka haram kita bersama mereka itu. Kita termasuk dalam ayat tadilah. Wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'rid anhum. Maka kita larikan diri, cabut. Jangan bersama mereka. Kalau bersama juga, innakum idzam mithluhum, kamu sama dengan mereka itu. Itulah. Ayat itu terang, ya. Ustaz, tapi kan Ustaz pun sebut selalu adalah dibuat jemputan untuk membacakan doa dan sebagainya. Jadi katakanlah Ustaz macam menolak mungkin Ustaz bimbang nanti akan ukhuwah di kalangan tu kan masyarakat. Tapi kalau sekiranya kita macam mana saya nak cakap kita dah tahu dalam majlis tu akan ada perkara-perkara tersebut dan kita diundang dan kita memohon maaf kata kita tak dapat nak menghadirinya kerana kita menyebut kerana ada itu, ada ini, ada itu dalam majlis tersebut. Boleh Ustaz? Itu yang terbaik. Kalau ustaz tu ataupun orang itu berani sampai menerangkan, itu sebenarnya kewajipannya. Itu sebenarnya tugas untuk dia nak menyampaikan. Lagi-lagi kalau dia tahu. Lagi-lagi kalau dia tahu, dah tentu orang yang nak mengundang ustaz itu, orang itu dah hormat ustaz tu. Dan ustaz itu memang dia ada peluang yang besarnya kalau dia sekiranya dia tahu dalam majlis itu akan ada unsur-unsur itu, memang peluang itulah ustaz nak berdakwah. Dan itu sebenarnya kewajipan yang sangat berat kalau ustaz itu ataupun orang yang dah tahu perkara itu akan berlangsung, dia tak menegur, dia tak nasihat, takut-takut dia pula pikul. Sebab dia bersama. Dia mendiamkan dirinya atas perkara itu. Sedangkan kalau dia buka mulut, dia kata, kalau perkara ini dielakkan, mungkin tuan rumah tu hormat kepada ustaz itu, tuan rumah tu mungkin akan stop ataupun akan ubahkan ataupun akan tukar ganti dengan perkara yang lebih senonoh, kan? Jadi itulah peranan ustaz sebenarnya kalau dia tahu perkara itu akan berlaku. Tapi kalau tiba-tiba dia datang, dia tak tahu apa yang jadinya, apa yang ada dalam itinerary ataupun dalam jadual tu, maka dia nak kena tunjuk sesuatu lah, sama ada dia boleh bersuara waktu itu dengan tuan rumah tu, itu lebih baik. Kalau dia tak mampu, dia nak kena cabut lah, dia tak boleh duduk dalam majlis. Yang paling fitnah besarnya, dia ada bersama waktu maksiat itu dilangsungkan, berjalan. Maka Masya Allah, mana nak letaknya seorang ustaz yang adanya ilmu, yang adanya tahu hukum haram dan halal, boleh yang tak boleh, tiba-tiba dia boleh mendiamkan diri dan duduk sepanjang maksiat itu dilakukan ataupun diteruskan. Itu yang kita takut Allah uji. Terima kasih Ustaz. Sama-sama, insya-Allah. Okey, ada sikit lagi masa. Siapa-siapa nak tambah lagi? Insya-Allah. Kalau tak ada, saya ada point sebenarnya ada. Poinnya, macam mana, soalan saya kepada semua, macam mana kita nak jadikan zikir kita ataupun amalan ibadah qauliyah kita, bacaan-bacaan kita ini senantiasa menjadi ibadah, bukannya adah. Senantiasa menjadinya ibadah, maknanya kita lakukan kerana Allah, ikhlas. Bila sebut ibadah mesti nak kena ada ikhlas. Bila sebut ibadah mesti nak kena ada cara seperti mana Nabi buat. Jadi kita nak buat betul-betul amalan itu menjadi ibadah, bukannya adah. Adah tu maknanya kebiasaan, rutin harian. Kadang-kadang ibadah
bacaan kita dah jadi rutin, dah jadi macam terbiasa sangat dengan kehidupan kita. Asal bangun pagi je baca doa, asal nak makan je baca bismillah, asal nak pakai bajunya pakai doa, pakai baju, asal nak keluar je pakai doa, baca doa. Dalam solatnya mula daripada takbir sampai bagi salam baca je doa dan salam, ada baca bacaan ayat bacaan dalam solat semua dah tersusun semua itu, baca dengan hati yang tak fokus, hati yang boleh melayang sana melayang sini. Macam mana kita nak ubahkan keadaan itu, nak ikatkan hati kita dengan mulut kita ataupun dengan lidah kita. Adakah soalan tambahan? Adakah macam orang tiba-tiba kejap-kejap subhanallah, kejap-kejap Allahu akbar. Termasuk jugalah latah-latah orang yang melatah tu kan. Allahu akbar. Kadang-kadang sebutan pun salah kan. Adakah itu semuanya zikir yang dimaksudkan la yazalu lisanuka ratban min zikrillah, sentiasalah membasahi lidahmu dengan zikrullah. Adakah orang melatah dengan subhanallah, Allahu akbar, astagfirullah, kadang-kadang la haula wala quwata illa billah, sampai panjang-panjang zikir panjang tu. Adakah itu termasuk dalam zikir ataupun kata-kata yang tak disengajakan? Itu soalan saya. Jadi orang lain pula kena jawab lah. Macam mana pendapat ramai-ramai? Okay, silakan. Itulah Ustaz, kadang-kadang bila kita nak nak berzikir ni tak semestinya kita berada dalam majlis ilmu kan Ustaz. Ya, Maknanya betul. bila kita kat dapur pun boleh maknanya kan. Maknanya Betul. cuma maknanya kita dalam kaedah kita tak nak bagi hati kita lara. Boleh kan, macam rasanya tak salah kot kita ambil dengar satu maknanya zikir tu sambil-sambil tu kita maknanya sambil-sambil lah nak melazimi mulut kita tu lah Ustaz. Maknanya insya-Allah lah satu hari nanti hati kita tu dia akan mari lah kan Ustaz. Kalau Okey. pendapat saya lah. Itu satu cadangan yang bagus lah tu. Maknanya kita nak kena usaha dengan cara itu mungkin membantu untuk kita fokus kepada zikir, tak menjadi macam zikir melatah tadi. Tak menjadi macam ibadat-ibadat yang dah terbiasa sangat, dah menjadi adat rutin harian kita. Kita nak buang perkara itu, nak tabiat yang tak sihat itu, cara yang tak betul, yang tak bagus tu, kita nak elakkan. Sebab apa? Saya tahu puncanya kita ni orang Melayu dan kebanyakan zikirnya dalam bahasa Arab. Bila bahasa Arab ini kita baca, kalau kita tak faham pun kita boleh baca. Dan hati kita kalau dia tak bersama dengan lidah pun dia tak apa. Sebab kita tak faham. Kita hanya lancar pada lidah, hati kita fikir benda lain pun tak apa. Dia tak sama dengan kita nak bercakap bahasa Melayu, bahasa yang kita faham, cuba kita bercakap tapi hati kita memikirkan benda lain. Ma ja'alallahu lirajulin min qalbaini fi jawfihi. Itu asal ciptaan Allah Subhanahu wa taala pada manusia. Tiada seorang pun antara kita dalam masa yang sama dia boleh memikirkan dua perkara. Dia tak ada dua hati. Dalam saat yang sama, masa yang satu, dia tak boleh memikirkan dua perkara serentak. Sebab itu kalau bahasa yang kita faham, kita nak berkata, hati kita fikir benda lain. Bahasa yang kita faham. Susah. Sebab mesti nak kena sama. Apa yang kita nak berkata dengan hati kita mesti nak kena serentak baru keluar kata-kata yang kita nak kata tadi. Sebab niat kita dengan mulut dia nak serentak baru keluar. Tapi dalam bahasa Arab, puncanya itulah. Sebab kita tak faham, lidah kita lancar, lidah kita boleh baca sebab lancar, hati kita boleh fikir benda lain. Sebab itu bahayanya solat seseorang yang tak fokus dengan bacaan, dia boleh Allahu Akbar, dia baca doa iftitah, dia baca Al-Fatihah. Kadang-kadang fikirnya dia penuh dengan projek, penuh dengan hal-hal luar daripada solat. Dia boleh memikirkan hal-hal lain berkali-kali dan merata-ratanya solatnya tetap tersusun, bacaannya tetap sempurna. Yang itu yang kita paling takut. Hadis-hadis banyak yang menjelaskan seseorang itu solat siang dan malamnya berpuluhan tahun. Akhirnya jumpa Allah Subhanahu Wa Taala, satu solat pun Allah Subhanahu Wa Taala tak terima. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala lemparkan ke mukanya. Kan hadis itu yang masyhur yang kita boleh baca kan. Itu antara ibadat yang tak adanya ikhlas.
Ibadat yang tak adanya kerana Allah, ibadat yang buat semata-mata nak lepaskan diri, maka takut-takutnya sampai ke tahap itu, bila tak diterima ibadah, wal'iyazubillah, mudah-mudahan kita tak tergolong dalam golongan ini, maka bekalan apa lagi nak selamatkan kita di akhirat nanti? Amalan manakah? Hujah manakah? Kan? Dalil manakah yang nak buktikan kita ni sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala? Ibadah kita dah tak ada, dah tak terima, tak ada tanda-tanda yang kita ni menyembah Allah, tak ada tanda-tanda yang kita ni menjadi hamba Allah. Bila tak ada tanda-tanda hamba Allah, maka ikut Allah lah. Insya'a adzabahum wa insya'a ghafara lahum. Insya'a, kalau sekiranya Allah Subhanahu Wa Taala nak seksa, Allah Subhanahu Wa Taala seksa. Allah Subhanahu Wa Taala nak ampun, Allah Subhanahu Wa Taala ampun. Maknanya kita berada dalam keadaan yang sangat-sangat bahaya. Jadi kembali kepada soalan tadi, caranya yang pertama ajak Kak Arbaya dah cadangkan, kita cuba macam cara tadi, dan ada tak lagi siapa-siapa nak bagi cadangan macam mana kita nak ubahkan ataupun sekurang-kurangnya kita nak memperbaiki dan kita nak tingkatkan lebih baik lagi ibadah kita bermula dari saat sekarang sampai ke depannya, sampai bila-bilanya kita ada satu perubahan yang baik untuk diri kita, sekurang-kurangnya ada ikhlas dalam bab ibadah, ada fokus dan juga ada peduli kita dalam bab ibadah kita. Okey, ada tak? Ustaz fikirkan siapa jawab tu jawab dulu. Tak apa, jawab. Okey. Ustaz, kita fikirkan hari kita tak lama lagi nak pergi. Boleh Ustaz? Bagus. Kita hadimul ladzat, zikrul mauti sebagai hadimul ladzat. Kita ingatkan mati sebagai peruntuh segala keinginan dan kelazatan. Minta maaf, saya ada background Hajar Nurida, ada radio ke ada TV kuat. Oh, okey Ustaz. Okey, sekejap. Okey. Reducekan Okey. punya volume masuk. Okey, jadi bila kita ingat mati, ingat hari akhirat kita, hari kemudian kita, memang dia akan mengurangkanlah keinginan kita, keseronokan kita dalam kehidupan. Dan bila kita ada ingatnya mati, memang kita akan ingat akhirat. Itu betul lah. Tapi itu untuk insaf. Untuk insaf, untuk kita nak bertaubat, untuk kita nak kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ingat mati. Ingat mati, ingat azab Allah, ingat azab kubur, ingat azab neraka. Ya Allah, beratnya. Ya Allah, tak sanggupnya. Ya Allah. Semua perkara-perkara macam tu cara-cara itulah insya-Allah akan melembutkan dan akan membuat hati kita segera patah balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita nak fokus lebih lagi pada bab malam ini, iaitulah amalan harian kita, bacaan-bacaan kita, kita nak kaitkan, kita nak hubungkan, kita nak sambungkan, kita nak connectkan antara hati dengan lidah tu. Yang saya dah bagi tahu tadi puncanya sebab bacaan-bacaan bahasa Arab kita tak faham, kita dah lancar, kita tak fokus hati pun tak apa, kita boleh baca. Itu masalah paling besar bagi kita sebagai orang yang kurang memahami bahasa Arab. Bila kita nak dapatkan pahala, nak dapatkan sesuatu, kita ada satu cabaran yang berat jugalah. Jadi apa cara yang lain selain daripada sahabat-sahabat kita sebut tadi, ada tak cara yang lebih berkesan, siapa-siapa boleh cadangkan? Assalamualaikum Ustaz. Saya rasa fahami apa yang kita baca dalam solat. Memahami bacaan yang kita baca, maksudnya kita kena belajarlah apa makna-maknanya, macam kita kaji apa yang harus, apa makna-makna yang dalam solat kita lah yang kita sebut selalu tu. Maknanya kita kena fahami, jadi masuk hati, masuk ke dalam hati kita. Masya Allah. Betul. Saya bersetuju sangat dengan poin ini, dan kalau tanya saya pun saya akan jawab inilah jawapan saya, dan disokong dan ditambah lagi dengan jawapan-jawapan yang lain. Tapi yang paling berkesan sebab saya dah sebut tadi, puncanya kita tak faham. Puncanya lain bahasa dan juga lidah kita lancar dengan bahasa Arab, hati kita lain pun tak apa. Jadi untuk kita nak ikatkan hati dengan lidah tu, kita biar hati faham apa yang lidah sedang bercakap atau sedang membaca.
Tapi mungkin antara kita, Allah Ustaz, saya tak mampu, saya tak boleh, saya tak sampai ke tahap itu. Saya akan jawab, saya akan bagi kata-kata semangat. Tak rugi kita mencuba sedaya upaya yang kita mampu. Semampu kita, sekurang-kurangnya ada usaha. Setiap amalan yang kita lakukan setiap hari, ada usaha untuk kita memahami. Kalau tak memahami sebiji-sebiji satu perkataan maksud secara mendalam, semua keseluruhan kita kena faham. Kalau tak mampu begitu, ambil rumusan sahaja, ambil makna secara kasar sahaja, ambil makna secara keseluruhan sahaja. Contohnya, zikir astaghfirullahalazim. Makna apa? Zikir subhanallah. Makna apa? Tak nak terjemah satu-satu. Saya tak pandai nak terjemah. Saya bukan ahli bahasa. Tak, makna apa? Dia ni cerita tentang cerita apa? Alhamdulillah. Mana apa? Maksudnya apa? Ambil mafhum sahaja. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Makna apa? Secara keseluruhannya. Nak cerita tentang apa? Tajuk cerita ni ataupun tajuk zikir ni apa? Kita tulislah. Kan? Kita ambil, kalau kita tak mampu nak cari sendiri dalam buku ke ataupun mencari dalam internet sekarang ini, tanyalah ustazah sama kawan kita yang pandai-pandai yang tahu-tahu ni, buatlah cerita sendiri. Kita tulislah, buat sendiri tajuk zikir la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tak kiralah nak tulis bahasa Melayu ke, bahasa Siam ke, bahasa apa, buatlah dalam bahasa kita yang paling faham, paling ringkas, paling padat. Buat untuk kita buat satu tajuk untuk kita faham. Contohnya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Banyak kita baca setiap hari kan? Setiap lepas solat kita baca. Apa cerita la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sebenarnya? Buat tajuk yang ringkas. Jadi setiap kali kita nak zikir-zikir tersebut 10 kali ke 20 kali ke 33 kali ke, kita hadirkan tajuk cerita yang kita dah tulis ataupun kita dah buat sendiri. Sekurang-kurangnya sepanjang kita berzikir dengan zikir yang panjang tadi berulang-ulangnya, kita akan lintaskan dalam diri kita, okey, zikir ini berkenaan Maha Suci Allah. Okey, zikir ini la haula wala quwata illa billah, tiada upaya dan usahanya dan mampunya dan kudratnya kecuali dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala, kecuali dengan daya Allah Subhanahu wa taala. Ataupun kalau nak ambil makna yang mudah lagi, la haula wala quwata illa billah, aku manusia tak mampu, aku manusia yang berhajat dengan kuasa Allah. Allah Maha Kuasa. Allah yang menentukan segala-galanya. Jadi kita buat makna yang paling mudah sekali. Hadirkan makna itu dalam hati kita sepanjang lidah kita sedang berzikir dengan zikir itu. Saya rasa kalaulah kita daripada dulu lagi pernah usaha cara ini, saya rasa kita akan leka setiap kali kita berzikir dengan ibadah-ibadah tertentu, kita akan leka dengan makna yang kita sedang baca. Hatta dalam solat, macam Hajar sebut tadi, dalam solat, cubalah kita fahami apa yang kita akan baca awal solat sampai akhir solat. Apa yang kita baca dalam itu, cuba kita buat kesimpulan, ambil makna paling ringkas dan paling mudahnya untuk kita faham, kita ulangkan. Hati kita ini sepanjang baca Fatihah ni, kita ingat kepada makna yang kita dah buat ringkasan tadi. Maknanya, nak tak nak, kita nak kena usaha. Kita nak kena buat sesuatu untuk kita nak upgradekan ataupun kita nak jadi memperbaiki lagi, memantapkan lagi, memajukan lagi, barulah kita ada halawatal iman. Kita akan terasa kemanisan ibadah itu. Kita akan terasa kelebihan zikir itu. Kita akan terasa seronoknya kita buat amalan-amalan tertentu kerana Allah semata-mata. Kalau buat sampai tahap itu, insya-Allah akan berhasil. Siapa yang usaha, insya-Allah, kalau tak dapat banyaknya, akan dapat sebahagiannya ataupun kebanyakannya, insya-Allah. Okey, alhamdulillah. Saya rasa sampai sini sahaja perbincangan kita pada malam ini. Mungkin banyak jugalah kita cuba nak sampaikan. Lazimkan ingat makna zikir. Ya, betul. Dah disebutkan. Okey. Jadi kita dah cuba untuk malam ini kita habis mukaddimah kitab Hisnul Muslim dan kita cuba memahaminya, apanya kelebihan zikir itu sendiri dan macam mana kita nak berzikir mengingati Allah itu dengan sebaik-baiknya. Maka sementara kita nak masuk zikir satu persatu ni, kita cuba buat dulu dah zikir-zikir yang sedia ada pada diri kita ini, insya-Allah dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan kita akan dapat
sebaik-baik amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Barakallahu fikum, dan terima kasih kepada semua yang hadir. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberi kemudahan dan taisir, kemudahan untuk kita menjadi hamba-Nya yang terbaik insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu wasallam baraka ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Terima kasih Ustaz. Ustaz. Salam semua. Sama-sama. Terima kasih Ustaz. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semua. Terima kasih.